Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya ni Muhammad Hafiz Arif. Okey. Hari ni saya nak mengajar sedikit tips prospecting, macam mana cara kita nak prospek online guna FB ni. Okey, biasanya sekarang ni orang ni pening. Dia ni kadang-kadang malas nak mencari orang guna offline. Dia tak berani lah nak jumpa orang, tak pandai nak bercakap lah, tak pandai nak set appointment lah, macam-macam lah alasannya. Jadi dengan bisnes Tuan Excel ni yang modalnya hanya lebih kurang RM100 ni, okey, tak ada alasan untuk kita mencari klien menggunakan FB. Semuanya FB. Saya ni dah 6 bulan buat dah 6 bulan ni. 4 bulan saja 100% saya guna FB. Okey, tak pernah pun dalam prospecting saya setiap bulan tu bawah daripada 10. Okey, jadi saya nak kongsikan beberapa tips petua rahsia saya macam mana saya prospecting guna FB. Okey, jadi kalau tuan-tuan ikut jadi 100% apa yang saya buat, mustahil tuan-tuan tak capai apa yang saya capai. Okey, kalau saya boleh buat lebih daripada 10, okey, tuan yang paling baru pun kalau tuan ikut 100% apa yang saya ajar, mesti tuan dapat lebih kurang pun purata 10. Okey. Jadi sini saya nak tunjukkan beberapa cara basic, perkara yang sangat basic macam mana tuan nak promosikan guna FB. Okey, dengar betul-betul, salin apa yang saya cakap, kemudian bertindak. Okey. Jadi ada 3 basic utama untuk mempromosikan guna FB. Okey. Pertama sekali, tuan kena mahir macam mana nak approach klien. Macam mana nak pastikan klien tu nak minta PM dengan kita. Okey, contohnya macam, okey, Assalamualaikum tuan, PM tentang bisnes tuan. Ataupun dia tanya, tuan buat bisnes apa? Kita nak dapatkan PM dia tu. Macam mana kita nak dapatkan klien kita bertanya kepada kita PM tentang bisnes? Kalau benda ni pun kita tak boleh buat, macam mana kita nak explain kepada prospek? Explain kepada klien. Kadang-kadang kita ni pandai approach, tapi explain pula kantoi. Jadi saya nak ajar yang kedua adalah tuan kena mahir tentang macam mana cara nak explain dengan klien. Okey. Yang ketiga pula adalah tentang macam mana cara tuan-tuan nak closing, nak close prospek tu supaya dia bank in. Faham? Jadi pokok pangkalnya dalam nak prospecting guna FB ni, 3 je basic utama yang tuan kena mahir. Kalau tuan mahir 3 perkara ni, memang game over, memang power tuan dalam prospecting guna FB ni. Okey, pertama sekali macam mana tuan nak approach, kedua macam mana tuan nak explain, ketiga macam mana tuan nak closing. Okey, kalau tuan power approach, closing tak power, tak guna. Kadang-kadang orang ni closing dia power, tapi nak approach pun tak reti. Ada kala ni explain power, tapi time nak closing bank in dah fail je. Jadi ketiga-tiga ni saya akan ajar, saya akan kongsikan ilmu saya. Jadi buat je 100% ataupun perbaiki lagi, bagi lebih baik. Kerana saya ni bukanlah perfect sangat pun. Okey. Jadi kita mulakan how to approach. Macam mana nak approach? Okey, ikut pengalaman saya prospek guna FB, nak approach ada 4 perkara saja yang saya buat. Okey, pertama sekali adalah wall post. Okey. Kalau tuan nak wall post, okey, pastikan tuan add setiap hari 20 orang friend list. Okey, setiap hari tuan kena add 20 orang kawan. Macam saya ada 2,700 kawan kan. Tuan add sampai 5,000. Sebab apa? Setiap kali tuan post, macam contoh saya post, selamat pagi semua. Jalan lancar. Sudahkah kita bekalkan diri kita dengan duit pencen? Takkan nak tunggu sampai umur 50 tahun baru nak merasa duit pencen. Jom pencen muda. Pak saya bagikan. Jadi ramai orang akan like. Kalau friend list kita ramai, lagi ramai potential prospect kita akan tengok. Dia akan tengok setiap wall post kita. Dia tak akan join terus. Dia akan tengok lama-lama baru dia PM kita. Salam, boleh PM tentang bisnes? Ini adalah salah satu rahsia macam mana kita nak dapatkan PM daripada orang. Kita nak approach. Jadi wall post kita kena hari-hari, bukan setahun sekali ya. Okey. Jadi pastikan wall post kita tentang aktiviti, berkongsi peluang bisnes. Letak website, letak nombor telefon. Macam saya letak website apa kan. Berkongsi tentang peluang bisnes, nak duit pencen tak? Jangan sibuk nak letak pasal saya dapat insurans 100,000, simpan kau ada. Tak payah. Tak payah nak letak lah kita dapat tune hotel lah apa, tak payah. Kita direct business je. Tahu. Tiap-tiap bulan saya dapat duit tak berhenti hanya duduk di rumah. Modal kecil, risiko kecil, 100% saya buat memang menjadi. Lepas tu letak website.
Kemudian letak gambar bukti payment macam saya hampir 5,000 kan, testimoni, gambar aktiviti saya close prospect, gambar saya buat gambar macam ni, bisnes hanya RM90, ubah tradisi kita yang sering lakukan. Daripada guna top up buang duit, kita dapat duit. Macam-macam saya buat. Semua berkaitan aktiviti dan berkaitan dengan bisnes. Faham? Bukan tulis tukarlah kepada tone Excel kerana anda akan dapat duit. Tak payah mengarut macam tu. Biar kita punya nampak matured, kita branding diri kita. Faham? Branding diri kita supaya orang ni kenal kita. Okey? Itu pertama kalinya. Okey. Okey, yang kedua adalah cara macam mana kita nak approach dengan post pada group. Okey, post pada group ni kita perlu post pada group-group yang buat bisnes. Pastilah group-group yang orang yang mencari pendapatan. Itulah group-group yang terbaik sebenarnya. Faham? Post pada group-group yang kita akan post satu ayat yang berbentuk satu peluang nak mencari income. Faham? Satu peluang nak cari income lebih kepada duit. Kalau boleh letak gambar-gambar yang berkaitan dengan duit. Orang kira duit ke, duit berkepuk-kepuk ke, letaklah gambar income Sifuk Mazlan Abbas ke, income Master Naim ke, tak kisah. Income saya pun boleh yang tak seberapa ni. Jadi kita pergilah kepada grup-grup. Macam saya ada banyak grup. Okey, pergi dekat home. Okey, macam pakai handset pun boleh tengok grup-grup, senarai grup-grup yang kita buat. Nampak grup-grup kat sini. Ni grup, this grup. Bukalah grup, contohlah grup jom buat duit contohnya. Kan grup jom buat duit ni dah tentu orang yang masuk grup ni orang yang nak buat duit. Dia dalam kemungkinan grup ni ada dua je possibility. Satu, orang yang nak post tentang bisnes. Okay. Kedua adalah orang yang masuk ni adalah orang yang nak mencari satu peluang bisnes. Jadi kita target kepada orang yang nak mencari peluang bisnes. Jangan kita pergi post dekat grup-grup grup pertanian dia, grup menanam kelapa sawit. Tak payah. Kita pergi post-post kat grup-grup yang memerlukan bisnes. Faham? Okay, contoh macam ni. Contoh untuk dia post pasal proven. Buat duit dengan WHP dapat duit 163. Memang mantap apa semua kan. Tengok. Jadi orang-orang ni nampak contoh dia post, ada tak orang minta PM? Macam ni. Untuk dia post pasal buat duit kan. Kaedah jana pendapatan. Orang ni PM nampak. Kita nak orang-orang ni orang-orang yang nak PM ni. So macam mana kita nak dapatkan PM ni? Kita sendiri kena post. Kita post. Faham? Kadang-kadang kita pening. Apa ayat kita nak buat? Nak post. Tak payah pening kepala. Okay? Guna skrip saya dah bagi. Ini adalah rahsia skrip saya dah bagi pada anda semua. Faham? Jadi pergi ke bawah sekali. Okay. Nampak perkara satu saya dah ajar. Ini macam mana nak wall post. Wall post apa yang perlu ada kan. Tag kawan-kawan. Kepilkan gambar. Okay. Perkara yang kedua. Post kat grup-grup bisnes. Seperti yang saya cakap tadi. Post kat grup-grup bisnes. Grup-grup orang mencari pendapatan. Grup-grup ni. Apa ayat yang kita nak buat? Kan? Ni. Ambil. Buat ayat ni. Saya nak ajar tuan buat duit tiap-tiap bulan tanpa henti. Persimkan gunakan handphone. Komen PM. Ambil gambar ni. Bagi post. Dekat sini. Sub. Faham? Ini. Buatlah. Delete lah sikit. Macam ni. Faham? Komen PM. Jangan biarkan macam ni. Kena letak gambar. Kita nak letak gambar apa? Gambar. Semua saya dah bagi. Faham? Semua gambar saya dah bagi. Saya dah bagi siap gambar. 3 gambar penting. Gambar duit ni kan, gambar duit ni, bukti duit masuk, ataupun gambar income, ataupun gambar boleh ambil gambar bukti duit income Mazlan Abbas. Kita copy sekali gambar, letak attach gambar, kita post, klik post lepas tu sekali dengan gambar. Faham? Jadi contoh macam saya buat macam ni. Ambil gambar ni, save, okay. Kemudian saya kepilkan gambar macam ni. Buat macam ni, okay. Komen PM diorang akan balas secepat mungkin. Mungkin kita boleh letak website kita sekali, ataupun letak nombor kita. Faham? Macam ni. Ikut apa yang dia kata. Tengok.
post pada grup. Okey, letak nombor, suruh add dulu. Lepas tu guna ayat call to action. Sebab apa saya cakap macam ni? Biar dia orang boleh contact kita. Ada nama. Lepas tu kita guna ayat tulis kat sini dulu. Add saya dulu. Saya dahulu. Sebab apa? Kalau dia terus minta komen, PM, kita PM dia, takut nanti PM kita tak sampai. Masuk dekat others. Jadi kita suruh dia add kita, baru kita PM dia. Ataupun kalau dia tak PM kita, kita add dia, lepas tu kita terus direct PM dia. Faham? Kita post macam ni. Tunggu post, biarkan. Tengok siapa yang like. Faham? Ini seperti contoh macam saya buat. Okay. Saya buat contoh dekat sini. Ada beberapa yang orang dah komen pada saya punya post yang baru-baru saya buat ni. Okay, saya tunjuk contoh macam ni. Saya post pada jom buat duit. Ada orang like saya punya post. Ini orang-orang tu nak Excel lah ni. Okay, jadi bila kita dah post, kita biarkan tunggu dapat feedback daripada mereka. Okay, jadi kita tengok apa tips seterusnya. Kalau kita dah post pada diorang, post yang macam tadi kan, kita dah post macam tadi, ikutlah pada masa yang tertentu. Postlah pada pukul 12.30 tengah hari, 4.30 tengah hari. Janganlah post pukul 3 pagi. Faham? Post pada waktu-waktu yang betul, waktu orang tengah berehat, waktu orang nak tunggu nak balik kerja, waktu tu kita post. Faham? Lepas tu, cara yang ketiga, kalau kita dah post pada grup, tak ada juga orang PM, orang tak balas, macam saya nampak ada orang PM. Okay, PM. Saya buat PM macam ni sebab saya nak naikkan post saya, bagi post saya nombor 1, biar orang nampak. Faham? Contoh ada orang PM ni, kemudian apa yang kita buat? Kita add dia. Ni macam ni saya dah add. Kemudian pergi message dia, buat ayat. Macam mana kita nak tulis ayat, apa yang kita nak tulis kat dia? Senang je. Ayat apa yang kita tulis kat dia, pergi je dekat skrip website yang saya dah buat. Macam contoh skrip yang saya dah bagi. Tengok kat sini. Saya dah bagi dekat sini. Okey, contoh kalau dia minta PM. Bila prospek minta PM daripada kita, bagi je ayat ni, tukar nama, paste dekat dia ni. Faham? Jadi kita ikut je apa yang flow yang saya dah bagi dalam skrip. Okey, faham? Jadi sama juga. Kalau kita dah habis post pada group, okey, kemudian ketiga pula, macam mana kita nak dapat approach? Kita buat private message. Faham? Private message ni contohnya, kita private message pada orang semua yang mencari pendapatan. Contoh, dekat buat duit ni kan. Okay, kita pergi dekat buat duit ni. Okay. Dekat grup buat duit. Contoh lah grup ni. Kita pergi, buka grup dia. Okay. Lepas tu kita nampak orang post pasal duit kan. Kita tahu orang post pasal duit. Contoh macam ni. Register apa. Jadi, ini berkaitan dengan Tuan Excel. Tak payahlah. Okay, contoh ni. Bermodalkan RM30 income terusan. Orang PM kan. Nampak ni? Ini kan orang semua mencari duit ni. Orang ni nak cari duit. Dia nak cari bisnes. Jadi, kita pergi kat dia ni. Kan, kita add. Kita message dia. Kita nak message apa? Ikut pada skrip yang saya dah bagi. Faham? Skrip saya dekat sini. Ini perkara kedua tadi. Nak post kat grup kan. Buat ayat ni. Ini satu lagi ayat. Kalau tak ada orang PM. Okay, pergi pada grup-grup bisnes. Nampak tak orang yang minta PM pada post-post bisnes orang lain kan. Kita pergi PM dia orang. Guna ayat yang saya dah bagi. Ayat ni. Ambil. Buat sendiri. Ambil. Pergi post kat dia. Ambil. Post. Pergi post. Buat dekat semua orang macam ni. Pergi ambil 20 orang. PM. Mesti ada reply ni. Saya dah siap bagi 2 ayat lagi. Tak ada ayat ni atau boleh guna skrip ni pula. Macam-macam boleh. Okay? Faham? Jadi kita boleh guna wall post, kita boleh guna post pada group, kita boleh private message pada 20 orang. Ataupun yang keempat, kita boleh spamming website kita. Pergi dekat orang macam ni, okay, dia ni contoh add friend message, kita spam message website kita. Contoh
apa ni, nak tak buat duit tiap-tiap bulan tanpa henti. Contoh kita tulis sini, buat duit tiap-tiap bulan tanpa henti. Tak percaya ke? Rujuk website ni, klik link ini. Kita kena buat satu ayat yang mana yang buatkan dia rasa macam dia nak klik link ni. Janganlah kita buat ayat, tolong klik link ini. Haram jadah, memang dia takkan buka lah. Kita buatlah satu link yang buat satu ayat yang mana dia akan buka link tu. Lepas tu kita paste website kita. Macam website saya www.tonexcel kan, tonexcel.biz/656-468. Kita send pada dia macam tu. Faham? Kalau kita nak buat satu website kita perlu ada website. Kita perlu ada satu website. Macam ni kita nak ada website kita sendiri, kan? Kita pergi kepada website rahsia Sifu Mazlan Abbas. Dia ada bagi kita website percuma. Okay, website percuma, macam mana kita nak buat ayat wall post yang baik, macam ni kita nak prospecting di FB, dia pun ada ajar. Pergi ke website ni, www.biz/rahsia.html. Buka ni, nampak? Dia ada ajar macam mana kita nak buat website replika kat sini. Tekan je kat sini, pergi buat website replika kita sendiri. Dapatkan website replika kita sendiri, faham? Kalau tak ada website, macam mana kita nak mempromosi? Faham? Website sangat penting. Wall post kita kena ada website. Post pada group kena ada nombor atau website. Private message kena ada website. Faham? Okey, faham. Jadi dah habis satu perkara basic. Macam mana nak approach? Ingat cakap saya cakap. Cara nak approach 4 benda. Wall post hari-hari, post pada group, at least 3 group business hari-hari, private message, spamming website. Faham? Nak cari group-group business pun pergi je dekat website Mazlan Abbas ni, dia ada bagi. Join je group Facebook ni. Masuk. Ikut je apa dia cakap, pergi post kat group tu. Nak cari group yang baik mudah. Pastikan group tu dah ada lebih daripada 50,000 ahli. Bila kita post kali 50,000 orang tengok, barulah peluang untuk kita dapat PM daripada orang yang tak dikenali banyak. Okey? Faham? Okey, alhamdulillah settle satu bahagian, iaitu bahagian approach. Okey, jadi bila dah approach, bila diorang dah PM, okey? Diorang dah PM. Contoh orang ni PM kan. Contoh kita punya post. Macam saya punya post sebentar tadi kan. Macam saya punya post tadi, ada orang minta PM. Orang minta PM, alamak, macam mana saya nak PM ni? Saya tak reti nak PM dia. Jadi saya dah ajar, kalau nak PM orang, ada 3 cara. Sama ada ikut skrip yang saya bagi, skrip rahsia yang saya dah bagi, ikut bagi video, ataupun bagi di website. 3 perkara ni, faham? Ataupun kita nak buat ayat kita sendiri, tak kisah. Itu try and error, tak ada masalah. Tapi bagi yang beginner, newbie, yang tak reti nak explain kat orang, guna je skrip yang saya bagi. Ini skrip saya, okey? Pergi scroll kat atas, saya ada bagi tahu add 20 orang, kan? Saya bagi tahu situasi saya bagi tahu. Bila prospek minta PM, nampak? Minta PM, kan? Minta PM. Okey, kita explain kat dia. Bagi ayat ni. Salam, saya Hafiz Arif yang post berkenaan dengan peluang jana duit tiap-tiap bulan. Duduk di mana ya? Kita mesti nak tahu dia duduk di mana. Kalau dekat, boleh kita jumpa dia. Okey. Copy, paste, bagi dekat orang tu. Faham? Sebab saya dah bagi kat dia. Saya dah post kat dia. Contoh macam ni. Kita copy, paste. Bagi kat dia, send. Faham? Orang-orang macam ni. Jadi yang kedua, tunggu dia balas. Tunggu dia balas, kan? Lepas dia dah balas, baru kita bagi. Sebab apa tuan cari side income? Ataupun kita tak nak guna ayat ni, selang terus kat sini. Sebelum saya panjangkan cerita, saya nak bagi tahu modal permulaan bisnes ni RM50 ataupun RM100, tak kisahlah mana-mana satu. Jadi tanya dia, adakah dia mampu? Kalau dia kata dia tak mampu, dah jangan banyak cakap, nextkan je. Kita bagi dia website, dah cakap dia, suruh dia kaji. Ataupun bagi email subscriber kat dia, suruh dia langgan. Faham? Itu salah satu cara. Kemudian bila dah dibalas, okey boleh, barulah kita balas ni. Okey, alhamdulillah, saya akan teruskan berkongsi peluang ini. Ikut je apa yang saya bagi. Tunggu dia balas. Setiap garis saya ni masuk dia, tunggu dia reply. Kalau tiba-tiba kita baru cakap dekat sini,
Kan dia kata bisnes apa? Tolong bagi tahu terus. Kadang-kadang prospek ni tak sabar. Tak payahlah guna ayat ni. Terus dia direct kat sini. Kita hanya buat duit gunakan SIM card. Bagi ayat ni, bagi ayat ni, bagi ayat ni explain. Tunggu dia reply. Faham? Tengok sampai ayat kat sini. Okey, sampai ayat kat sini. Kalau ayat kat sini kan dia reply berminat, alhamdulillah. Okey, next step untuk close deal dia. Okey, ini adalah salah satu skrip saya, boleh baca. Faham? Ini situasi pula. Tiba-tiba prospek tanya, apa kelebihan SIM card ni? Lepas kita dah cerita pumpang-pumpang kan. Dia akan tanya, apa kelebihan SIM card ni? Bagi je lah ni, copy paste je. Copy paste, bagi dia. Copy, bagi. Paste kat orang tu. Kadang-kadang orang tu tanya banyak pula pasal benefit. Bagi lagi ni. Saya ada bagi lagi ayat. Copy paste lagi sampai sini. Faham? Kalau situasi bila prospek tanya macam mana, boleh terangkan ke? Macam PM tadi kan. Boleh copy paste ayat ni. Tengok semua skrip saya dah bagi. Setiap situasi. Bila prospek diam, membisu kan. Nampak dia seen kita punya post message tapi dia diam. Taruh terus tanya dia. Tuan nak join ke tak nak? Kalau tak nak tak apa, bukan rezeki apa. Bagi ayat ni. Faham? Ataupun ada lagi ayat lain. Saya ada lagi skrip lain. Ikut kesesuaian. Kalau dua-dua tak sesuai, tukar sikit. Buat skrip sendiri. Faham? Bila dia balas OK ataupun thumbs up, dia maknanya dia suka lepas kita explain kan. Jadi kita guna ayat ni. Yang saya bagi. Ikut je 100% yang saya ajar. InsyaAllah bagi yang newbie tu mesti dia akan rasa senang. Sebab apa? Bisnes ni hanya copy paste saja. Bila prospek kata susah lah nak cari orang, nak promote, bagi ayat ni. Semua saya dah ada. Contoh situasi dia kata, buat tone Excel ke? Kan? Bro buat tone Excel lah, bagi ayat ni. Semua ada. Setiap situasi saya ada bagi. Okey, faham? Jadi, bab skrip guna apa yang saya ada. Kan? Jadi kalau kita dah berborak dengan dia, dah message dekat FB dah PM, dia betul-betul berminat, ambil nombor dia, masukkan dalam WhatsApp, jadikan dia sebagai broadcast list kita. Maknanya kita dah dapat satu orang berminat. Cuma tinggal kita nak close deal dengan dia, nak tahu bila dia perlu bank in. Habis cerita. Buat hari-hari benda ni. Faham? Okay, cara yang kedua adalah kita guna video. Kadang-kadang kita malas nak guna skrip. Asal guna skrip tak dapat. Asal guna skrip dia tak dapat. Maknanya skrip kita tu salah. Skrip saya tak 100% menjadi. Faham? Kadang-kadang saya tukar ikut kesesuaian. Jadi kita guna video pula. Kalau nak guna video, saya sarankan biar kita dapat nombor dia, kita PM dekat WhatsApp. Ataupun orang tu dah bagi nombor WhatsApp kan. Contoh macam ni. Dia ni bagi kita nombor WhatsApp. WhatsApp terus, tak payah nak PM. Just add friend dia. Add friend, terus kita bagi mesej kat dia, salam, saya Hafiz. Okay, saya menceritakan tentang peluang buat duit tadi. Hari ni saya nak kongsi kat tuan macam mana tuan boleh buat duit tiap-tiap bulan tanpa henti walaupun tuan duduk rumah. Tuan nak tahu tak macam mana? Mesti dia tekak, mesti dia reply kat WhatsApp dia macam mana. Okey, tuan tengok video ni. Buat ayat. Semuanya bergantung kepada ayat. Nampak? Saya kata gunakan ayat. Bergantung kepada ayat. Buatlah. Dengan video ni telah membuka hati saya. Selama 3 tahun saya tunggu satu bisnes yang berpotensi besar. Akhirnya saya jumpa. Kerana video ni tuan. Buat ayat tu, mesti dah kan buka video tu. Ataupun kita boleh buat ayat lain kan. Tuan, dengan video ni kan saya telah mendapat pendapatan sekian. Tiap-tiap bulan tuan tak berhenti. Mesti dia buka video tu. Faham? Yang ketiga kita kena bagi tahu dia berapa masa kita perlukan. Contoh kan, tuan video ni 5 minit je tuan. Tuan boleh buka. Boleh kita tahu 5 minit. Maknanya dia boleh spend time masa dia 5 minit. Faham? Okay, yang ketiga cara website. Ini yang tak ada masa, yang sibuk nak bekerja ke apa ke kan. Tapi dia bergantung kepada ayat kita. Contohlah, kita ambil orang ni kan. Kita ambil si Muhammad ni. Okay, kita PM dia. Contoh kan. Okay, kita PM dia, kita bagi ayat. Tuan. Okay. Kita buat ayat. Bisnes ni adalah yang terbaik pernah saya buat. Pendapatan saya tak pernah putus-putus tuan. Alhamdulillah. Buat Alhamdulillah. Lepas tu tuan
wajib tengok website ni. Kan? Buat website korang sendiri. Saya dah ada website sendiri. Korang kena buat website korang sendiri. tuanexcel.biz/656/468. Enter, hantar kat dia macam ni. Mesti dia akan tengok. Faham? Jadi setiap orang yang minta PM tu, kan, setiap orang yang kita explain kat dia, tiba-tiba dia nak minta PM, kadang-kadang kita nak bagi dia skrip, kadang-kadang kita nak bagi video, kadang-kadang kita malas nak bagi video, kita hantar dia website dia. Bagi dia macam tu. Seperti macam ni. Nanti mesti dia buka. Kalau ayat kita tu betul-betul kena pada situasi dia. Faham? Jadi kita kena ingat, explain ni kita ada beberapa masalah lah yang kita kena tahu. Kadang-kadang kita ni terlampau cerita kelebihan SIM card tu dengan kelebihan insurans lah 100k, call rate, flat rate lah, apa benda lah, top up lah, apa, tak payah benda-benda tu. Direct duit je, untung. Kalau kita cerita kelebihan SIM card kita, kita nak compare kan, kita nak banding dengan SIM card diorang, lama-lama kita boleh kalah. Kan? Tapi cuba kalau kita ceritakan SIM card kita boleh buat duit. SIM card diorang mana boleh buat duit? Mustahil. 20 sen pun tak masuk. Kalau kita ceritakan tentang buat duit, dah tertentu kita menang punya. Kan? Kita hanya ceritakan kelebihan SIM card ni untuk tarik minat diorang supaya diorang ni rasa senang nak mempromosikan bisnes ni. Kan, bila kita dah cerita bisnes ni boleh buat duit, SIM card boleh buat duit, dia rasa macam best SIM card boleh duit. Lepas tu kita cerita pula, SIM card ni kalau top up 30 dapat 10, top up 50 dapat 20. Free insurans 100,000. Mesti dia rasa senang lah nak promote SIM card ni. Itu function kita cerita kelebihan. Bukan kita cerita kelebihan, kita nak comparekan dengan SIM card dia. Faham ya? Okey, Alhamdulillah, settle explain. Saya ingatkan sekali lagi kesimpulannya, bila kita nak explain, kita boleh guna 3 cara. Melalui skrip. Skrip ni biasanya kita borak dekat FB. Kan? Guna je skrip yang saya bagi. Ataupun melalui video. Video ni kalau kita dah PM dekat WhatsApp, bagi dia video, suruh dia download, dia tengok. Gunakan ayat yang sesuai. Ataupun website, kita boleh spam untuk explain kat dia. Okey, yang last sekali tentang closing. Bila kita dah cerita dia skrip, dia dah berminat pula. Kan? Okey, dia dah berminat. Apa cara closing yang paling penting kita perlu tahu adalah bila dia nak bank in. Bank in bila? Itu kita perlu tahu. Faham? Kalau dia tak bank in, selagi dia tak bank in, selagi itulah kita tak close dia. Okey, faham? Jadi kalau kita nak close dia dengan suruh dia bank in, janganlah cakap dengan dia, tuan nak bank in bila? Mau tak terkejut beruk terus tak nak join? Kita kena guna ayat yang halus, memaksa secara halus. Faham? Contoh saya dah bagi skrip. Okay. Saya nak post esok ataupun lusa, ikutlah terpulang kan. Saya nak post esok ni tuan, SIM card lain pun saya nak postkan sekali esok. Jadi saya boleh postkan sekali dengan tuan punya. Jadi saya harap esok tuan boleh bank in. Tunggu dia reply, boleh tak dia bank in esok? Kalau dia cakap esok, Alhamdulillah. Kalau dia cakap tak boleh lah tuan, mungkin hari Ahad ni, kita tunggu hari Ahad untuk kita follow up. Nampak? Itu cara dia. Ataupun kita boleh guna ayat lain. Okey tuan, harga SIM card ni RM95.40. Harga tu tak termasuk buku, tak termasuk buku eksklusif. Saya akan bagi percuma, saya akan bagi percuma kan jika tuan bank in pada 11.49 malam ni. Contohlah, harga kita memang kita bagi RM100 kan. Jadi kita cakap harga untuk jual bisnes ni RM100 tuan. Tapi saya akan bagi tuan satu buku eksklusif. Kalau tuan baca buku ni, memang tuan akan boleh buat bisnes dengan laju. Dan buku ni tuan sangat terhad. Ataupun buku ni berharga RM30. Tapi kalau tuan bank in sebelum pukul 12 malam ni, saya akan bagi buku ni free. Buat ayat macam tu. Faham? Ataupun yang ketiga, kita main konsep boom timing. Yang mana kita akan buat satu special price. Kita offer dia. Okey tuan, memandangkan tuan dah berminat, saya akan buat satu special price untuk tuan. Yang mana saya akan bagi tuan percuma buku top seller, website khas. Padahal website tuanexcel.biz pun memang percuma kan. Sistem prospecting online. Padahal video ni yang kita bagi. Group support. Memang kita dah ada group support kan. Dan semuanya berharga RM149. Saya beri tuan harga ini je sebelum jam 11 malam ni. Mau tak terkejut beruk dia nak pergi bank in secepat? Kita guna ayat boom timing. Ataupun ayat-ayat ni. Semua ni ayat untuk pastikan dia bank in. Kita nak tahu bila dia bank in. Faham? Selagi kita tak tahu dia bank in bila, selagi itulah kita tak tahu bila kita nak close dia. Faham?
Okey, jadi inilah ayat nak closing. Jadi sedikit sebanyak saya dah terangkan beberapa konsep macam mana nak approach, explain, closing. Okey. Jadi ini saya nak ingatkan beberapa asam garam kita dalam prospecting online. Okey. Kita hari-hari memang kita buat prospecting online. Tapi kita tahu prospek ni bila kita dah explain kat dia, dia minat. Tapi pada masa yang sama dia ni akan mengkaji. Apa yang dia akan kaji sebenarnya adalah 4 perkara ni. Kita kena ingat. Okey. Kalau kita pandai nak counter 4 perkara ni, jaminan saya, tuan memang akan power dalam prospecting online. Percaya pada saya. Kebanyakannya orang gagal dalam prospecting online ni adalah dia tak pandai nak counter semua perkara ni. Okay? Perkara yang pertama adalah harga. Okay? Bila kita berkata tentang harga, dia akan mula nak mengacau pergi cari harga yang lain. Mana yang lebih murah? Faham? Jadi apa cara kita nak counter benda ni? Kita kena offer dia discount ataupun package terbaik. Kalau kita offer dia singkat harga ni, semua orang offer harga singkat ni, tapi kita offer dia, okey, tuan akan dapat buku percuma, tuan akan dapat package buku prospecting online, saya akan ajar berserta video, saya akan bagi tuan website percuma, saya akan jadi mentor tuan dengan harga yang ini je tuan. Dia akan pergi pada kita. Faham? Yang kedua, kadang-kadang prospek ni dia nak keselamatan, dia nak safe. Dia tak nak risiko kalau buat bisnes ni. Kan biasalah prospek kan, biasalah orang manusia. Jadi apa solution dia? Kita kena offer dia guide, mentor. Kita kena selalu cakap dia, tuan jangan risau, saya akan guide tuan untuk bisnes ni. Saya akan guide tuan macam mana nak buat bisnes ni dengan mudah. Macam mana tuan nak buat prospecting online dengan mudah saja tuan. Barulah dia akan rasa selamat. Oh tak apa, aku ada mentor nak guide. Baru dia akan join bisnes ni. Faham? Dan yang ketiga, kadang-kadang bila dia nak join, dia memberikan satu harapan yang tinggi. Dia nak berjaya dalam bisnes ni. Bila dia nak berjaya dalam bisnes ni, solution dia, kita kena selesaikan masalah dia. Kita kena beri jaminan pada dia. Faham? Okey, contoh. Apa masalah yang kita nak selesaikan dia? Kita tengok, contoh ni masalah dia ni memang nak kahwin. Contohkan, kita cakap ada, tuan jangan risau tuan. Jaminan saya, kalau tuan ikut saya, ikut petua yang saya beri selama 5 bulan, contoh selama 3 bulan, saya akan pastikan tuan mendapat 4 angka. Tapi tuan kena ikut cara saya guide tuan. Ikut saja petua saya. InsyaAllah tuan, dengan duit yang tuan dapat ni tiap-tiap bulan, tuan dapat selesaikan masalah tuan nak kahwin. Kalau dia dengar benda tu, saya berani jaminlah dengan tuan kan, dia akan join dengan tuan. Tapi tuan kena bagi jaminan. Jaminan itu adalah paling penting. Kalau tuan cakap dengan dia kan, jaminan saya tuan, selepas 3 bulan tuan tak dapat 4 angka dengan ikut petua saya akan pulang kembali duit tuan. Jaminan tu, kalau dia boleh dengar, dia akan join dengan korang. Faham? Kena pandai bagi jaminan. Tapi jaminan tu biarlah masuk akal. Jangan jaminan tak masuk akal yang menipu orang. Nanti memburukkan lagi reputasi kita. Biar jaminan tu bersesuaian. Faham? Okey, yang keempat adalah keyakinan. Kadang-kadang diorang ni masih kurang lagi yakin dengan bisnes kita ni. Kita explain sekali, diorang tak boleh yakin. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bagi dia video. Kita ulang lagi potensi bisnes. Tuan, bisnes ni betul-betul passive income tuan. Tuan duduk diam pun tuan tetap dapat duit. Jadi dia akan rasa macam, oh, aku kena buat bisnes ni. Faham? Jadi kita bila kita buat prospecting online, saya nak bagi tahu kita akan bertemu dengan 3 jawapan. Okey? 3 jawapan selepas kita dah puas, penat lelah kita explain, berbuih mulut kita explain. Last dia akan bagi 3 jawapan je sebenarnya. First kali dia akan bagi tak minat. Jadi kalau tak minat, tak usah kita nak marah dia, tak usah kita nak bergaduh dengan dia, sia-sia. Kita ada 41 juta orang guna handphone. Kan, di Facebook kita andaikan ada 10 juta orang. Tolak orang tua, tolak budak-budak, tolak orang tak ada masa depan, tolaklah orang bajet poyo, semua apa, tinggal 1 juta. 1 juta ni kita nak 400 orang je kita jadi jutawan tau. Kalau kita boleh dapatkan 100 orang yang join di bawah kita dah 5 angka dah setiap bulan. Jadi, bila orang dah tak minat, next. Ramai lagi 1 juta tu kita nak 100 je. Faham? Jadi kita nextkan je. Kan apa yang kita nextkan, kita jangan tak layan dia, kita bagi dia website, kita bagi dia video. Okey tuan, tak apa, tak berminat. Kalau tuan berminat, tuan tak berminat, tuan just tengok je website ni ataupun tuan just klik je video ni. Mungkin satu hari tuan akan buat dengan orang lain ataupun tuan akan terus berminat dengan bisnes ni. Sebab saya kata bisnes ni adalah bisnes terbaik di dunia. Pak bagi video, mesti dia akan tengok.
Tak apa, dia tak join tak apa. At least kita dah bagi website kita, kita dah log dia. Okey, kadang-kadang prospek tu dia nak fikir dulu. Tak apalah tuan, saya fikirlah dulu. Tengoklah nanti kalau saya dah ada duit. Tengoklah nanti saya fikir dulu. Kan? Tak payah tinggalkan dia, kita bagi dia website. Kan? Okey tuan, tak apa. Tengoklah website saya ni. Ataupun kita bagi email subscriber. Sifu Mazlan Nambas dia ada dua website. Satu satu dia akan bagi kita website tuanexcel.biz. Satu lagi dia bagi kita email subscriber wowhebat.com. Macam contohnya macam ni. Wowhebat. Kan? Wowhebat.com. Macam ni. Kita boleh buat ikut kita punya sendiri. Contohnya macam saya punya 656 468. Benda ni pun boleh buat. Bila dia masukkan nama ringkas dia masukkan email dia, setiap 2 hari kan dia akan dapat email daripada kita. Automatik. Mazlan Abbas dah buat dah ayat siap-siap, cuma dia akan call kita je. Itu kelebihan dia. Okey, faham? Jadi kita bagi di email subscriber, kita setiap bulan bila kita dapat gaji, kita kan dapat 3 kali gaji kan? Jangan lupa benda tu, 3 kali gaji. Setiap kali gaji, kita pergi balik PM dia, kita spam balik dia. Tunjuk, alhamdulillah saya dapat duit. Alhamdulillah saya dapat duit. Lama-lama dia akan terbakar, dia akan join punya. Bila dia dah join disebabkan macam tu, mesti laju punya buat. Faham? Jangan tinggalkan orang macam ni. Tunjuk kejayaan. Setiap kali dapat duit, tunjuk. Dapat 20 sen, tunjuk. Dapat 50 sen, tunjuk. Dapat 100 ringgit, tunjuk. Biarkan. Diorang bukan dapat duit pun pakai handset diorang. Kita dapat duit. Okey, faham? Okey. Kadang-kadang dah last kali, yang ni yang paling best lah. Bila orang tu nak sertai. Faham? Bila dia nak sertai pula, akan terbahagi pada 3 perkara. Kadang-kadang bila dia nak sertai, kita dah tahu dah bila dia nak sertai. Kadang-kadang, okey tuan, saya nak join tuan. Saya akan bank in esok. Kalau dia dah nak bank in, kita dah tahu bila dia nak bank in. Alhamdulillah. So kita sementara nak tunggu dia bank in, kita feed dia dengan video. Kita bagi dia video merah Mazlan Abbas lah, video apa kan. Bagi dia tengok satu-satu. Jangan bagi banyak-banyak, nanti dia tak tengok. Kemudian datang pada harinya. Esok tu dia nak bank in. Pagi-pagi tu kita terus follow up dia. Tuan, guna ayat saya tadi, saya cakap, tuan, saya insyaAllah pukul 4 ni saya nak post. Kalau boleh tuan bank in sebelum pukul 4 lah. Nanti saya nak post kali barang tuan. Esok tuan dapat, kita terus buat bisnes yang betul-betul tuan. Baru dia akan bank in sebelum pukul 4. Kalau kita tak beritahu bila kita nak post, nanti dia tak tahu bila dia nak bank in. Langsung dia lupa. Kena ingat follow up. Okay? Yang kedua, kadang-kadang dia kata nak, tapi tak tahu bila nak sertai. Orang-orang macam ni jangan paksa dia. Jangan nak tanya dia bila nak bank in apa semua. Jangan. Daripada dia nak, terus je tak nak. Dia ingatkan nanti bisnes ni kita nak paksa dia join pula. Kan? Apa caranya kita berkawan dengan dia. Setiap kita dapat duit, kita tunjuk testimoni kita. Tulis. Kita broadcast. Orang yang nak ni kita ada broadcast list kat dia dalam WhatsApp. Jadi kita tunjukkan dia testimoni. Alhamdulillah saya dapat duit lagi. Saya dapat duit. Kan? Lama-lama dia akan join. Orang yang tunggu gaji. Kadang-kadang orang ni tunggu gaji. 28 hari bulan, 27 hari bulan kan. Jadi kita tik tarikh dia bila. Kan? Setiap 2-3 hari kita bagi dia video. Sampailah pada hari yang betulnya, baru kita follow up dia. Gunakan ayat yang sama. Tuan, saya nak pergi post pada pukul 4 petang ni. Kalau saya harap tuan boleh bank in sebelum pukul 4. Dah, settle. Okay, faham? Jadi alhamdulillah saya dah explainkan apakah jawapan yang kita akan dapat setelah kita explain asam garam, prospecting dan 3 perkara penting. Ingat 3 perkara ni adalah paling penting. Okay? Saya akan dah tunjuk macam mana saya buat. Setiap hari saya post. Komen saya PM. Kan? Setiap kali saya nampak orang post pasal PM, saya add orang ni, saya message dia, saya guna skrip saya. Skrip yang buat ayat ni. Kan? Contoh, kalau tak ada orang respon PM, okey, kita pergi ke group business, pergi orang minta PM ni. Ambil ayat ni, ataupun saya ambil ayat ni. Saya pergi PM ke orang ni. Faham? Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, boleh juga kalau kita nak private message dia. Lepas tu kita explain dengan dia guna skrip closing dia. Faham? Buat je hari-hari benda ni. Okay? Faham? Wall post jangan lupa. Setiap hari wall post. Kan? Wall post. Jadi, ini saja yang saya mahu ajar tuan. Okay? Ingat, jangan lupa pergi kepada website ni untuk belajar macam mana cara promotion.
promoting. Gambar-gambar pun Mazlan Abbas dah bagi. Ayat nak wall post pun dia ada bagi. Guna je lah ayat wall post ni. Kalau kita dah pening sangat tak reti nak wall post ayat apa, guna je ayat wall post dia. Sampai ke 28 post dia bagi. Okey, faham? Dan last sekali saya nak bagi tahu rahsia kejayaan dalam prospecting online ni, ingat, adalah buat hari-hari. Selagi kita tak buat hari-hari, kita buat 2-3 hari sekali, 2-3 hari sekali, jaminan saya memang kita takkan berjaya dalam bisnes ni. Kita nak dapatkan 10 orang close dengan mudah, kita kena buat hari-hari. Okey, setiap hari kita buat, pastikan kita dapat satu prospek yang berminat. Bukannya kita main gagah je. Kan, oh hari ni saya dah post, hari ni saya dah PM orang. Tak payah. Kita biarkan kita buat, setiap kali berkualiti, pastikan ada satu berminat. Ada satu berminat je, masukkan dia dalam broadcast list. Ambil nombor telefon dia, masukkan dalam broadcast WhatsApp. Tinggal nak follow up je bila nak bank in. Faham? Hari-hari pastikan satu. Kalau dah sebulan, dah 30. Takkanlah 10 orang tak boleh bank in kita. Faham? Lepas kita dah buat benda ni, dengarlah cakap saya, kita buat satu kesimpulan. Setiap hari kita buat. Macam contoh, saya buat macam ni kan. Okay, buat satu kesimpulan. Setiap hari kita tulis. Hari ni dah wall post tak? Okay, hari ni saya dah wall post. Hari ni saya dah post pada 3 grup. Okey, pada pukul berapa? 2:30 petang, 4:30 petang. Okey, tengok grup A, grup buat duit yang kita dah post tu orang 0 PM. Grup B 10 orang, grup C 2 orang. Jadi kita dah tahu dah. Okey, grup B ni adalah grup yang bagus, grup yang aktif ramai orang PM. Target grup B ni betul-betul. Grup A ni tinggalkan. Esok hari kita post pada grup lain, jangan post pada grup A. Itulah cara dia, faham? Kadang-kadang kita post pada grup ni power, tapi 0 PM sebab masa kita tak betul. Tukar, pergi cek masa. Tukar pula 4:30 apa. Kita kena try error. Kemudian PM personal kita berapa? Kita PM orang yang minat nak buat bisnes kan. Yang saya bagi tadi, yang minat nak buat bisnes. Kita tengok berapa orang reply. Berapa orang reply. So, macam contoh, saya dah PM 15 orang. 5 orang reply. Saya dah explain, ikut skrip. Tapi, 1 orang je berminat, 1 orang fikir dulu, ada yang scene lah apa, dan 3 orang tak berminat langsung. Jadi daripada sini saya dah tahu, oh mungkin skrip saya ni agak problem lah. Ayat pertama saya nak PM tu 5 orang je reply. Maknanya ayat kita tu tak bagus, tak sedap. Ayat kita tu tak membuatkan orang nak balas PM kita. Jadi tukar ayat lain. Faham? Try error sampai kita jumpa satu formula yang terbaik. Jadi lebih kita jumpa satu formula yang terbaik, kita kekalkan formula tu. Faham? Buat skrip sendiri. Okey, sekian daripada saya. Itu saja cara yang saya ajarkan. Dengar betul-betul, salin apa yang saya buat. Buat hari-hari. Ingat saya cakap, buat hari-hari. Pastikan ada satu berminat. Letak dalam broadcast. Okey, sekian. Terima kasih.